Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi Alhamdulillah dalam siri video saya mengulas, mengkritik serta menjawab Kiai Nur Hidayat dalam sesi live beliau bersama Dr. Haris Ismail. Kali ini saya akan menjawab tuduhan Pak Kiai bahawa Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah seperti Nabi kepada golongan Salafi Wahabi. Sebelum itu, ingin saya kemukakan dua perkara. Pertama, ada yang memberi maklum balas kepada saya bahawa nama yang betul bukanlah Kiai Nur Hidayat, tetapi Kiai Hidayat Nur. Okey, tentang perkara ini saya tak tahu yang manakah yang tepat. Saya menyebut Kiai Nur Hidayat kerana kalau kita rujuk kepada tajuk dalam video live yang saya sedang rujuk sekarang ini, okay, seperti mana di sisi saya sekarang ini, nama yang diberikan di situ ialah Kiai Nur Hidayat. Maka saya pun menyebut sebagai Kiai Nur Hidayat. Andai yang betul ialah Hidayat Nur, saya minta maaf. Bukanlah saya sengaja untuk menukar-nukar nama Pak Kiai. Cuma yang saya maklum nama beliau ialah Kiai Nur Hidayat. Itu yang pertama. Yang kedua, ada beberapa penonton yang setelah menonton siri video ini, okey, ini siri video ya. Bagi para penonton yang baru pertama kali menonton video ini, saya sebenarnya ada beberapa video sebelum ini di mana saya menjawab, mengulas, mengkritik Pak Kiai dalam sesi live beliau bersama dengan Dr. Haris. Video-video tersebut telah saya himpun dalam satu playlist, link dalam kotak description. Jemput tonton daripada awal. Okey, jadi ada beberapa penonton, tak ramai, boleh bilang sebelah tangan saja, yang memberi komen, ini ustaz daripada Indonesia tak boleh pakai. Ustaz-ustaz Indonesia ni tak boleh pakai. Kiai-kiai Indonesia ni tak boleh pakai dan seumpamanya ya. Jadi dalam hal ini perlu saya tegur bahawa kita hendaklah sentiasa bersikap adil. Saya hanya mengkritik seorang, yang ini Kiai Nur Hidayat. Tak bolehlah pula berdasarkan kritikan saya itu terus dibuat satu kesimpulan semua ustaz, ustazah, Pak Kiai, Buya dan sebagainya di Indonesia sebagai tak boleh pakai, sebagai salah atau sebagainya. Kita perlu bersikap adil. Yang saya kritik hanya Kiai Nur Hidayat. Maka kita fokus kepada kritikan itu saja dan tidak adil untuk kita meluaskannya atau mengumumkannya kepada semua warga Indonesia. Bahkan sebenarnya sebaliknya ya, sebab saya sendiri ataupun sebaliknya di Indonesia terdapat ramai agamawan, ustaz, ustazah yang saya sendiri telah mengambil manfaat daripada mereka, mengambil manfaat ilmu ya, baik daripada laman web mereka, daripada kuliah-kuliah mereka yang saya tonton melalui YouTube dan juga buku-buku yang mereka terjemahkan ke bahasa yang dapat kita sama-sama baca dan fahami. Cuma bila baca edisi terjemahan Indonesia ni, kena tahu bahawa harus dalam bahasa Indonesia maksudnya wajib tau. Okey, kita harus melaksanakan solat 5 kali sehari sebagai contoh. Harus ni mubah. Tak, yang mereka maksudkan dengan harus dalam bahasa Indonesia ialah wajib dalam bahasa dalam bahasa Melayu ya. Jadi ada beberapa perkara, tetapi boleh rujuk KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, boleh juga dirujuk melalui website. Okey, ini sebagai sampingan. Jadi di Indonesia terdapat ramai ustaz, ustazah, kiai, agamawan, buya dan sebagainya yang dapat kita ambil manfaat dan tidaklah adil kerana seorang yang saya kritik dalam siri video ini terus diletakkan hukum secara umum kepada semua. Bahkan saya yakin Kiai Nur Hidayat ini juga, jika beliau berbicara topik yang umum tentang solat, tentang puasa dan sebagainya, beliau akan bicara secara ilmiah lagi bagus. Cuma apabila beliau masuk dalam isu salafi, yang itu yang kita kena semak, yang itu yang kita kena waspadai ya. Okey, jadi ini dua perkara sebagai pembukaan ataupun catatan tambahan. Okey, saya akan mainkan apa yang diperkatakan oleh Pak Kiai tentang kononnya Ibn Taymiyah ini seperti Nabi kepada Salafi Wahabi. Saya mainkan potongan ini daripada sesi live tersebut. Link seperti biasa dalam kotak description. Ayuh kita dengar audio sahaja. Rujukannya hanya Ibn Taymiyah. Makanya tadi Syekh Abdul Fattah bin Qudus Al-Yafi, mantan Salafi Wahabi, mengatakan
Ibnu Taimiyah ini rahimahullah, saya tidak pernah mentohmah beliau. Ibnu Taimiyah ini bagi Salafi Wahabi ini seperti Nabi. Maksudnya Ya, seperti Nabi. Maksudnya macam mana? Kalau dikata ini kata Imam Syafi'i manusia. Ini kata Imam Malik manusia. Oh, ini sahabat Ibnu Umar yang bertabaruk. Ibnu Umar ramai sahabat yang tak bersetuju. Bahkan ada Bilal yang bertawasul atau istighatsah itu dicakap ini wasilah ila syirki, tabaruk, wasilah ila syirki, dan seterusnya. Sahabat pun dihantam. Tapi kalau sudah ini kata Ibnu Taimiyah, sami'na wa ata'na. Ya kan begitu. Makanya Imam Ibnu Taimiyah ulama besar, tapi beliau memiliki kesalahan. Tapi janganlah kesalahan beliau kemudian diakui, diiktiraf, dan kemudian disokong. Yang baik silakan sokong, tapi yang tak baik jangan disokong. Saya tidak mentohmat Imam Ibnu Taimiyah. Baik, kita sudah pun mendengarnya ulasan, kritikan serta jawapan saya. Pertama, apabila dikatakan adanya mantan Salafi Wahabi, maknanya seseorang yang dahulunya Salafi sekarang telah mengisytiharkan dirinya keluar daripada Salafi atau bukan lagi Salafi. Kita perlu bezakan dua jenis orang ataupun dua kategori orang. Pertama ialah orang yang benar-benar berakidah dengan akidah salafus soleh. Benar-benar beribadah dengan ibadah salafus soleh. Benar-benar berakhlak dengan akhlak salafus soleh. Benar-benar menegakkan sunnah dan membasmikan bida'ah. Baik bida'ah akidah maupun bida'ah ibadah. Cuma mereka kemudiannya tak selesa dengan gelaran Salafi. Tak suka disandarkan kepada Salafi. Maka mereka berkata, saya bukan lagi Salafi. Okey, bukan lagi Salafi. Yang dimasukkan ialah mereka tak suka nama atau gelaran Salafi itu. Akan tetapi, walau bagaimanapun, namun begitu, apabila kita mendengar kuliah-kuliah mereka, apabila kita membaca tulisan-tulisan mereka, baik sebelum atau selepas mereka mengisytiharkan saya bukan lagi Salafi, ianya sangat ataupun ianya bertepatan dengan manhaj salafus soleh, baik dari sudut akidahnya, baik dari sudut ibadahnya, baik dari sudut amar ma'ruf nahi munkar, amar ma'ruf menyeru orang kepada sunnah, dan juga menjauhi ataupun melarang kemungkaran-kemungkaran dalam hal bida'ah, baik bida'ah akidah maupun ibadah. Okey, jadi mereka sekadar tak mahu disebut lagi sebagai Salafi. Tetapi bila kita baca, bila kita dengar, Salafi juga ni, cuma dia tak suka gelaran Salafi tu. Okey, yang ini kategori pertama. Tak apa, dia tak nak dirinya disebut sebagai Salafi, tak apa. Tetapi yang saya tahu satu yang confirm, nyata, bila mereka kata mereka ini bukan lagi Salafi, mereka tidaklah beralih kepada Asy'ariyah. Mereka tidaklah beralih kepada Maturidiyah. Cuma mereka tak suka gelaran Salafi. Tetapi, saya ulangi, bila kita baca, kita dengar kuliah mereka, akidah mereka, ibadah mereka, perkara-perkara yang mereka bicara tentang agama, selari dengan salafus soleh. Ini kategori pertama. Kategori kedua ialah Salafi jadian. Salafi yang entah-entah bukan Salafi pun, ataupun Salafi yang sekadar sikit-sikit saja. Tetapi mereka mengisytiharkan bahawa mereka telah bertaubat daripada aliran Salafi. Bahawa mereka ni sekarang mantan Salafi, telah pun meninggalkan Salafi. Mereka mengisytiharkan demikian. Kenapa? Kerana duit. Tuan-tuan apa? Sekarang ini manusia, meskipun dia seorang Muslim, dia akan buat macam-macam cara asalkan dapat duit, asalkan menjadi lebih masyhur. Salah satu cara untuk menjadi lebih masyhur dan mendapat income yang lebih ialah mengisytiharkan bahawa saya ini Salafi dan saya sekarang sudah bertaubat daripada Salafi. Saya sekarang telah keluar daripada aliran Salafi. Jika disebut demikian, seseorang yang mungkin kalau ditulis bukunya nyawa-nyawa ikan saja, tiba-tiba akan menjadi laris. Saya Salafi telah bertaubat. Ataupun saya telah bertaubat daripada Salafi. Saya sendiri pun boleh buat juga. Katakanlah video saya view mungkin ratus-ratus ke 1,000 saja. Alamak, macam mana dia nak bagi view lebih sikit? Saya pun buatlah satu video bahawa saya mengisytiharkan diri telah keluar daripada aliran Salafi. Video sedemikian pasti 10-20 ribu view. Kemudian buat lagi video. Sebab pertama saya keluar daripada Salafi, dapat lagi 20 ribu view.
kemudian buat lagi video. Sebab kedua saya keluar daripada Salafi, dapat lagi view, dapat lagi 20-30 ribu view. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, antara cara untuk mendapat pendapatan yang lebih, antara cara untuk memasyhurkan diri ialah dengan mengisytiharkan diri telah keluar daripada Salafi, telah bertaubat daripada Salafi. Okay? Ini satu taktik yang kita pun maklum. Sebab sekarang ni tuan-tuan, especially bila kita rujuk tentang media sosial, YouTube, content creator, mereka tak kisah. Mereka akan buat apa saja asalkan dapat view lebih dan dapat pendapatan yang lebih daripada YouTube. Ini kalau kita rujuk kepada media sosial lah, baik YouTube ke ataupun mana-mana saluran lain. Kita pun sama-sama maklum baru-baru ni ada si fulan itu yang menuduh seorang rektor, profesor, doktor memberi kuliah di masjid yang kosong. Dia buat fitnah tu. Kenapa? Supaya dapat view yang banyak. Padahal dia tak ada bukti. Lepas tu dia minta kepada orang lain pula bagi bukti bahawa masjid bukan kosong. Padahal dia yang buat fitnah, dialah bawa bukti masjid tu kosong. Kan? Ini sebagai contoh. Jadi sekarang ini kita kena tahu, meskipun dia seorang Muslim, tetapi ada macam-macam cara pusing-pusing asalkan dapat duit, asalkan dapat lagi menjadi lagi masyhur dan sebagainya. Ya. Jadi kembali kepada topik kita, apabila Pak Kiai menyebut tentang Syekh sekian-sekian mantan Salafi Wahabi, kita kena pastikan betul ke dia tu asalnya Salafi, ataupun sekadar Salafi jadian, ataupun sekadar mengisytiharkan dirinya Salafi, tetapi sekarang saya bertaubat daripada Salafi, kan? Dan cara kita mengetahuinya ialah kita menyemak apa yang diperkatakan itu selari ataupun tidak dengan apa yang dipegang atau diyakini dan diamalkan oleh Salafi secara umumnya. Ya. Jadi sekarang saya masuk kepada poin kedua. Ayuh kita semak yang dikatakan oleh mantan Salafi itu. Pak Kiai ada sebut namanya, tetapi rakaman kurang baik, saya tak dapat tangkap nama tu, tak apa. Dia ada sebut bahawa Salafi ini menjadikan Ibnu Taimiyah ini seperti Nabi, ya, sami'na wa ata'na. Ayuh kita semak betul atau tidak. Kalau betul, berarti yang mantan Salafi itu dia dulu memang Salafi dan dia memang telah bertaubat keluar daripada Salafi. Kalau salah, berarti dia tu pura-pura Salafi, declare, isytihar dirinya keluar daripada Salafi supaya atas tujuan-tujuan duniawi, meraih kelebihan pulangan duniawi. Ya, pertama, dia menuduh Salafi ini menjadikan Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang wafat tahun 728 Hijrah seperti Nabi, seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah tuduhan ataupun kenyataan yang salah. Sama-sama kita maklum di kalangan Salafi bahawa mereka ada satu kata-kata yang mereka lazim berpegang kepadanya, dan ia adalah daripada kata-kata Imam Malik rahimahullah yang wafat tahun 179 Hijrah, yang bermaksud tidak ada seorang pun setelah Nabi SAW kecuali perkataannya itu boleh diambil atau ditinggalkan, kecuali perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat lain, sebab Imam Malik ni dia berkuliah di Masjid Nabi dan makam Nabi memang ada bersebelahan. Diriwayatkan dalam satu riwayat lain bahawa perkataan seseorang setelah Nabi boleh diambil atau diterima kecuali sambil beliau menunjuk kepada makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu kata-kata yang masyhur daripada Imam Malik yang menjadi pegangan golongan Salafi, menjadi pegangan mereka yang Salafi, termasuklah maknanya mereka apply, kita Salafi apply perkataan ini, termasuklah ke atas Ibnu Taimiyah rahimahullah. Berarti Ibnu Taimiyah ni pun perkataannya boleh diterima ataupun ditolak. Yang tak boleh terima, maaf, yang tak boleh kita nak boleh-boleh macam ni je, maknanya semua perlu diterima ialah perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi riwayat ini dinilai sahih, ya, disahihkan oleh Ibnu Abdul Hadi. Ibnu Abdul Hadi dalam kitabnya Irsyadul Salik. Bahkan dalam sebahagian riwayat lain, perkataan ini juga disandarkan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian ada juga riwayat lain dalam kitab Masail Imam Ahmad daripada riwayat Imam Abu Daud bahawa Imam Ahmad juga berkata sedemikian. Okey, saya merujuk daripada buku ini, Sifat Solat Nabi
sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, edisi terjemahan bahasa Indonesia. Okey, jadi Salafi perkataan semua orang termasuk Ibn Taymiyah boleh diterima atau ditolak. Yang kena diterima sentiasa sami'na wa ta'na ialah terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidaklah betul apabila Syekh tu yang kononnya mantan Salafi Wahabi mendakwa bahawa Ibn Taymiyah itu seperti Nabi kepada golongan Salafi. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita dapat jadikan ukuran ialah, saya bagi satu contoh bagaimana adanya pandangan Ibn Taymiyah yang tidak dipersetujui oleh Salafi, iaitu dalam isu menghadiahkan bacaan Al-Quran kepada orang yang telah meninggal dunia. Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berpandangan bahawa bacaan Al-Quran boleh dihadiahkan, boleh disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, dan beliau berpandangan ialah sesuatu yang sampai kepada orang yang telah meninggal dunia itu. Sementara Salafi secara umumnya, secara kebanyakannya berpandangan ia tidak sampai. Kenapa tidak sampai? Kenapa tidak boleh dihadiahkan? Kerana membaca Al-Quran adalah satu aktiviti ibadah yang sedia ada secara tersebar luas pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ia adalah satu ibadah yang dapat memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pesuruh Allah, sebagai yang membawa syariat Allah kepada umatnya di dunia ini, sebagai yang akan menerangkan apa yang bermanfaat kepada umatnya, baik yang sudah hidup maupun sudah meninggal dunia, pasti baginda akan menganjurkan amalan sedemikian. Pasti baginda akan menganjurkan amalan membaca mana-mana ayat, mana-mana surah daripada Al-Quran untuk dihadiahkan, untuk disedekahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Apabila baginda tidak menganjurkannya, baginda sendiri tidak melakukannya, dan baginda sendiri tidak menganjurkan para sahabat untuk melakukannya, bererti ia bukanlah amalan yang disyariatkan, bererti ia bukanlah amalan yang membawa manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Okey, Syekhul Islam Ibn Taymiyah berpandangan ia bermanfaat berdasarkan kaedah qiyas. Okey, berdasarkan kaedah qiyas, kami tidak bersetuju kerana kita kata qiyas ini adalah untuk isu-isu yang baru timbul, lalu dikiaskan kepada isu yang sedia ada. Membaca Al-Quran ni bukan isu baru timbul, sebab sekali lagi saya tekankan, membaca Al-Quran sudah ada, sudah diamalkan pada zaman Rasulullah SAW, namun baginda tidak menganjurkan agar ia dibaca dan dihadiahkan, disedekahkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal dunia. Okey, jadi kembali kepada poin yang ingin saya sampaikan ialah ini adalah bukti bagaimana Salafi tidak menjadikan Ibnu Taymiyah sebagai Nabi. Sebab seandainya Salafi menjadikan Ibnu Taymiyah seperti Nabi Muhammad SAW, pasti Salafi juga akan bersetuju dengan pandangan ini bahawa boleh membaca Al-Quran dan menyampaikan, menghadiahkan, mensedekahkan pahala bacaan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Ini adalah bukti bahawa Syekh mantan Salafi yang disebut oleh Pak Kiai dalam sesi live tersebut bukan Salafi yang original, bukan Salafi yang kita kata mengenali apakah amalan, apakah pendirian, apakah prinsip-prinsip Salafi. Lalu dia mendakwa seolah-olah Ibn Taymiyah itu adalah Nabi. Tak, bukan Nabi. Sebab ada pandangan Ibn Taymiyah yang tidak diterima oleh Salafi. Antaranya, bukti yang jelas-jelas nyata ialah dalam hal mensedekahkan, menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran kepada yang sudah meninggal dunia. Jadi Syekh mantan Salafi yang disebut oleh Pak Kiai itu kemungkinan besar dia dalam kategori kedua, bukannya dalam kategori pertama. Tadi saya kata bila kita dengar ada orang mengisytiharkan taubat daripada Salafi, keluar daripada Salafi, saya bukan lagi Salafi, ada dua jenis kan? Jadi yang ini kemungkinan besar adalah daripada jenis ataupun kategori yang kedua. Satu catatan tambahan, menariknya ya, bila dikatakan Salafi ini menjadikan Ibn Taymiyah seperti Nabi, yang saya perhatikan pula bukan sedemikian, tetapi sebaliknya, yang ini adanya orang-orang
Asy'ariyah pun bukan. Tapi adanya orang-orang yang menjadikan tok guru mereka, tok guru tarikat mereka ke, tok guru mereka ke, itu yang mereka jadikan sebagai Nabi. Apa yang tok guru mereka, apa yang tok syekh mereka sampaikan, itu yang mereka sami'na wa ata'na. Bukannya terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, jika adanya satu kumpulan orang yang menjadikan tokoh mereka seperti Nabi, maka ia bukanlah salafi, tetapi adanya kumpulan manusia lain yang menjadikan syekh tarikat mereka, guru pondok mereka, ataupun guru madrasah mereka, tok guru pesantren mereka sebagai Nabi ataupun seperti Nabi, di mana mereka ikut saja 100% sami'na wa ata'na. Padahal sikap demikian sepatutnya ditujukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beberapa bulan lepas juga, tahun lepas tak silap saya, ada seorang ustaz di Malaysia ni sendiri yang kata, kalau Nabi ke kanan, tok guru ke kiri, ulama ke kiri, tuan guru ke kiri, kita ikut kiri, bukan ikut kanan. Ingat tak? Jadi bukan salafi ya. Orang lain yang memiliki manhaj beragama sedemikian. Baik, seterusnya seterusnya Pak Kiai memberi contoh bahawa salafi ni, kalau Imam Syafi'i kata sedemikian, boleh lagi nak ni. Ataupun imam lain, bagilah contoh, sebut macam tu je mana, boleh kan? Kemudian disebut pula Ibnu Umar bertabaruk, lalu salafi tak terima. Tabaruk macam mana tu? Riwayat apakah yang dimasukkan? Pak Kiai ni, dia macam Dr. Haris juga. Cakap jenis tak nak bagi bukti. Jadi kita pun tak dapat nak menilai. Sebab kalau bertabaruk dengan peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sememangnya dibolehkan. Itu dilakukan oleh majoriti para sahabat. Tak ada masalah dalam hal tu. Jadi apakah tindakan Ibnu Umar bertabaruk yang dikatakan oleh Pak Kiai sebagai salafi tidak bersetuju dengannya? Kemudian kalau sahih tidak bersetuju, kalau betul tidak bersetuju, adakah tidak bersetuju dengan Ibnu Umar atau tidak bersetuju dengan riwayat yang disandarkan kepada Ibnu Umar? Dan ini saya bawa kepada contoh lain, di mana Pak Kiai kata sahabat Bilal bertawasul. Lalu salafi berkata itu adalah jalan kepada syirik. Nakal Pak Kiai ni. Okey, sahabat Bilal yang dimasukkan tu ialah Bilal bin Haris Al-Muzani, dan Pak Kiai merujuk kepada hadis Malik Ad-Dar yang telah saya ulas dan kritik dalam video yang pertama dalam siri ini, tak silap saya ya. Apabila salafi mengkritik, kita bukannya mengkritik sahabat, kita mengkritik dari sudut sanad dan juga dari sudut matan. Bahkan bila kita mengkritik dari sudut matan pun, kita melakukannya dalam rangka memuliakan sahabat. Sebab Bilal bin Haris Al-Muzani ni, sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, beliau sendiri menyaksikan solat istisqa. Okey, kisah Malik Ad-Dar itu ialah kemarau yang berlaku pada zaman pemerintahan Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Maka dalam riwayat tersebut dikatakan Bilal bin Haris Al-Muzani mendatangi kubur Nabi Muhammad SAW dan bertawasul di sana ya. Okey. Para sahabat, mereka ini perkara ini berlaku baru saja selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Rasulullah wafat, pemerintahan Abu Bakar, kemudian pemerintahan Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Jadi bagi mereka masih lagi fresh, mereka masih lagi ingat tentang solat istisqa, bahawa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila berlakunya kemarau ialah melaksanakan solat istisqa. Okey, kalau yang berlaku ini ialah sekarang ini. Macam sekarang ini kalau berlaku kemarau, tak lagi dibuat solat istisqa, tapi yang dibuat apa? Solat sunat hajat secara berjemaah. Sebab dah 1400 tahun daripada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat, mereka ni masih hampir kepada zaman Rasulullah. Jadi kalau berlaku kemarau, mereka akan tahu bahawa yang sunnah ialah solat istisqa. Itu yang pertama. Yang kedua ialah mereka sendiri faham bahawa Nabi SAW tidak ajar, tidak anjur, dan baginda sendiri
tidak mempraktikkan bertawasul kepada orang yang telah mati apabila ada sesuatu masalah. Baginda sendiri tidak bertawasul kepada Nabi Sulaiman, kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim ataupun pada mana-mana Nabi dan Rasul sebelum itu. Apabila baginda ada apa-apa masalah, ada apa-apa isu. Sebaliknya, apa yang baginda lakukan ialah berdoa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bertawasul pun, bertawasul dengan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat dia tahu. Maka apabila Salafi meragui riwayat ini, bukanlah diragui sahabat Bilal bin Harith Al-Muzani, tetapi diragui apabila riwayat itu disandarkan ke atas sahabat. Sebab dalam riwayat tu jelas-jelas nyata terdapat bau-bau Syiah, terdapat unsur-unsur Syiah. Sebab Syiah ini tawasul asalnya daripada Syiah. Mereka bertawasul pada imam-imam mereka, mereka bertawasul pada imam-imam mereka, dan perkara ini berjangkit kepada sebahagian ahli sunnah, khasnya dari kalangan sufi, kalangan orang-orang tasawuf. Maka mereka membuat-buat riwayat yang ada unsur Syiah, ataupun Syiah sendiri yang buat riwayat tersebut yang membodohkan para sahabat. Kalau kita baca riwayat Malik Ad-Dar itu daripada sepenuhnya, kita akan faham riwayat itu membodohkan seluruh sahabat, termasuklah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa? Sebab mereka, para sahabat, seorang pun tidak ada yang kononnya tidak ada menasihati Umar bahawa apabila kemarau kita buat solat istisqa. Tak, seorang pun tak ada. Macam mana ni? Tidak ada yang akan membuat riwayat itu kecuali Syiah. Alright? Jadi ini kritik matan. Maka ini kritik sanad, kritik matan, bukan kritik atas para sahabat, bukan kritik atas Bilal bin Harith Al-Muzani. Kamu, wahai Pak Kiai, kamu jangan anggap orang lain bodoh, kamu jangan menipu orang lain. Kita faham, bila kita Salafi mengkritik, kita bukan kritik sahabat, tapi kita kritik riwayat yang disandarkan ke atas sahabat. Alright. Poin seterusnya ialah Ibn Taymiyah salah. Ya, kita kata, saya pun telah katakan dalam video sebelum ini, ya. Ibn Taymiyah manusia. Tak ada manusia yang sempurna. Nobody is perfect. Boleh betul, boleh salah. Cuma, kalau nak dikatakan salah, buktikanlah ia. Ataupun bahaslah perkara itu secara adil lagi ilmiah. Bukan sebagaimana sebelum ini tentang isu kalam Allah, di mana Pak Kiai membuat fitnah ke atas Syekhul Islam Ibn Taymiyah dalam isu kalamullah. Padahal kalau kita membaca tulisan beliau, kita lihat dalil-dalil ayat Quran yang beliau gunakan, itu bukan satu kesalahan, itu bukan satu kepelikan, itu bukan satu keanehan. Jadi Pak Kiai, kalau nak kata Ibn Taymiyah ni mungkin salah, ya mungkin salah, buktikannya secara ilmiah dan jujur. Bukan sekadar menyebutnya saja dan orang yang dengar pun macam, peliknya. Kan? Baik. Jadi ini beberapa perkara yang ingin saya ulas, ya. Jadi sekali lagi, ya, Kiai Nur Hidayat ini apabila berbicara tentang Salafi, hendaklah kita semak, hendaklah kita waspada. Kalau kita tak mampu nak semak apa, abaikan sahaja. Tak perlu diberi perhatian. Kalau beliau bicara topik lain, solat ke, puasa ke, wuduk ke, saya tak pernah dengar, saya tak tahu. Tapi saya yakin dalam hal itu, beliau akan berbicara ataupun membicarakannya secara ilmiah lagi baik. Apabila sahaja beliau sentuh tentang Salafi, kita kena tabayun. Kerana kerap kali, ataupun sebagaimana yang telah terbukti dalam sesi live tersebut, kerap kali beliau tibayun. Bukannya bercakap secara betul, ya. Tekak kurang baik hari ini. Baik. Sehingga sini saja dahulu. Kita jumpa lagi insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.